Baiklah adik-adik, sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini, izinkan saya nyatakan standard pembelajaran yang perlu adik-adik kuasai. Standard pembelajaran 10.1/1 iaitu adik-adik seharusnya dapat mewakilkan nisbah dua kuantiti dalam bentuk nisbah A kepada B atau A per B yang melibatkan nisbah, bahagian kepada bahagian, bahagian kepada keseluruhan, dan keseluruhan kepada bahagian. Nisbah. Apakah yang adik-adik tahu tentang nisbah? Ya, nisbah bermaksud perbandingan antara dua kuantiti yang mempunyai unit yang sama. Saya ulang sekali lagi, nisbah bermaksud perbandingan antara dua kuantiti yang mempunyai unit yang sama. Nisbah 2/3 ditulis sebagai nisbah 2/3, manakala nisbah 1/100 ditulis sebagai nisbah 1/100. Nisbah tiada unit. Ini bermaksud jika ia melibatkan unit seperti ringgit Malaysia, kilometer, meter, kilogram, gram, liter, mililiter atau apa-apa saja unit, maka kita tidak perlu menulis unit tersebut pada jawapan akhir. Contohnya, nisbah 2 km kepada 3 km. Ingat adik-adik, kita tidak perlu menulis unit pada jawapan akhir. Hanya memadai kita menulis nisbah 2/3. Seterusnya, nisbah boleh dinyatakan dalam 3 keadaan. Apakah 3 keadaan tersebut? Pertama, nisbah bahagian kepada bahagian. Yang kedua, nisbah bahagian kepada keseluruhan. Dan yang ketiga ialah nisbah keseluruhan kepada bahagian. Baiklah adik-adik, sekarang kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan nisbah keseluruhan kepada bahagian. Nisbah keseluruhan kepada bahagian, perhatikan rajah pada layar ini. Anggur berjisim 2 kg, manakala buah limau berjisim 3,000 gram. Ini adalah sebahagian daripada cerita dan rajah ini menunjukkan keseluruhannya. Contohnya, apakah nisbah jumlah jisim buah-buahan kepada jisim buah limau? Kata kunci di sini ialah nisbah. Kita perlu ketahui bahawa untuk membuat perbandingan di antara dua kuantiti, mestilah samakan unit terlebih dahulu. Oleh itu, di sini terdapat penggunaan dua unit yang berbeza, iaitu kilogram dan gram. Maka kita perlu menukar unit gram kepada kilogram, iaitu 3,000 saya bahagikan dengan 1,000, jawapannya ialah 3. Maka 3,000 gram adalah bersamaan dengan 3 kilogram. Kata kunci yang seterusnya ialah jumlah jisim buah-buahan. Jumlah jisim buah-buahan di sini bermaksud 3 kilogram tambah 2 kilogram bersamaan 5 kilogram. Dan kata kunci yang seterusnya ialah jisim buah limau, yang telah kita ditukar unit tadi kepada 3 kg. Maka, nisbah jisim buah-buahan kepada jisim buah limau ialah nisbah 5/3. Nisbah 5/3. Ingat, kita tidak perlu nyatakan unit pada jawapan yang melibatkan nisbah. Baiklah adik-adik, seterusnya kita pergi ke segmen uji diri. Di sini, saya telah sediakan 3 soalan. Mari kita jawab sama-sama soalan yang pertama. Rajah menunjukkan beberapa bilangan belon. Nyatakan nisbah. Soalan A. Bilangan belon merah kepada bilangan belon biru. Soalan B. Bilangan belon biru kepada bilangan belon semuanya. Jadi, kita selesaikan soalan di bahagian A terlebih dahulu.
Kata kuncinya ialah belon merah. Jadi adik-adik perlu mengira berapakah bilangan belon merah? Ya, ada 4. Kata kunci yang seterusnya ialah belon biru. Berapakah belon biru? Ya, 3. Maka jawapan untuk soalan A, nisbah bilangan belon merah kepada belon biru ialah nisbah 4 kepada 3. Seterusnya, soalan B. Kata kunci yang pertama ialah belon biru. Ya, kita ada 3 belon biru. Dan kata kunci yang seterusnya ialah semua bilangan belon. Adik-adik perlu mengira berapakah bilangan semua belon yang terdapat pada rajah tersebut. Ya, ada 7. Jadi, jawapan untuk soalan B ialah nisbah 3 kepada 7 atau 3/7. Soalan yang kedua. Rajah menunjukkan jarak rumah Sani ke sekolah dan jarak rumah Siti ke sekolah. Nyatakan nisbah. Soalan A. Jarak rumah Sani ke sekolah kepada jarak rumah Siti ke sekolah. Soalan B. Jarak terpendek rumah Sani ke sekolah kepada jarak sekolah ke rumah Sani. Kita selesaikan soalan di bahagian A terlebih dahulu. Kata kuncinya ialah jarak rumah Sani ke sekolah. Perhatikan pada rajah yang tersebut, jarak antara rumah Sani ke sekolah ialah 1000 meter. Kata kunci yang kedua ialah rumah Siti ke sekolah. Berdasarkan rajah tersebut, jarak rumah Siti ke sekolah adalah 6 km. Di sini terdapat perbezaan unit yang digunakan, iaitu meter dan kilometer. Kita perlu menukar meter kepada kilometer terlebih dahulu. Oleh itu, 1000 dibagikan dengan 1000, jawapannya ialah 1. 1000 meter adalah bersamaan dengan 1 kilometer. Maka, nisbah jarak rumah Sani ke sekolah kepada jarak rumah Siti ke sekolah adalah nisbah 1/6. Soalan B. Apakah nisbah jarak terpendek rumah Sani ke rumah Siti? Sani boleh pergi ke rumah Siti dengan melalui 2 jalan. Jalan terpanjang dan jalan terpendek. Oleh itu, jarak terpendek rumah Sani ke rumah Siti ialah 5 km. Kata kunci yang seterusnya ialah sekolah ke rumah Sani. Jarak antara sekolah ke rumah Sani ialah 1 km. Maka jawapan untuk soalan B ialah nisbah 5/1. Baiklah adik-adik, kita pergi ke soalan yang ketiga. Rajah menunjukkan isi padu sebotol susu dan sebotol jus oren. Nyatakan nisbah. Soalan A. Isi padu sebotol susu kepada isi padu sebotol jus oren. Soalan B. Isi padu sebotol jus oren kepada isi padu sebotol susu. Mari kita sama-sama selesaikan soalan di bahagian A terlebih dahulu. Kata kuncinya ialah sebotol susu. Jadi, isi padu sebotol susu adalah 1000 ml. Kata kunci yang kedua ialah sebotol jus oren, iaitu 10 liter. Terdapat perbezaan unit di dalam soalan ini. Maka, untuk menyelesaikan soalan nisbah, kita perlu samakan unit terlebih dahulu. Oleh itu, 1000 ml saya bahagikan dengan 1000 adalah bersamaan dengan 1 liter. Maka, untuk jawapan A, nisbah isi padu sebotol susu kepada isi padu sebotol jus oren adalah nisbah 1/10. Seterusnya, untuk soalan B, kata kuncinya ialah isi padu sebotol jus oren, iaitu 10 liter, kepada sebotol susu. Sebotol susu isi padunya ialah 1 liter. Maka,
nisbah isi padu sebotol jus oren kepada isi padu sebotol susu ialah nisbah 10:1. Baiklah adik-adik, kita telah sampai ke penghujung rancangan. Izinkan saya menyatakan apa yang perlu adik kuasai untuk topik nisbah ini. Iaitu saya mengharapkan adik-adik dapat mewakilkan nisbah dua kuantiti dalam bentuk nisbah A kepada B atau A per B yang melibatkan nisbah bahagian kepada bahagian, bahagian kepada keseluruhan dan keseluruhan kepada bahagian. Saya mengharapkan agar adik-adik dapat menguasai kemahiran ini dengan baik. Diharapkan dengan penerangan yang telah saya berikan tadi dapat memberikan kefahaman tentang topik nisbah. Semoga adik-adik terus bersemangat untuk mengulang kaji pelajaran di rumah. Jumpa lagi. Stay at home. Sekian.